Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna minar rasyidin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Seperti biasa, marilah sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat berada dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Dalam tazkirah Jumaat tadi saya telah buat sedikit mukaddimah, dan pada malam ini saya juga diminta sekali lagi untuk memenuhi ruangan kosong ini kerana ustaz-ustaz untuk guru kita barangkali masih belum bersedia lagi. Jadi saya diminta ambil masa ini, dan masa sebenar saya ialah pada pagi esok. Jadi saya monopoli lah. Tadi tazkirah Jumaat, sekarang kuliah maghrib, besok kuliah subuh. Itu hak saya lah. Dan itu kali pertama selepas kita melalui bulan yang maha mulia, iaitu Ramadan. Saya juga ingin sentuh sedikit lagi tentang kita-kita ni, bahawa saya dulu acak kali ulang dalam bulan Ramadan supaya jaga-jaga kita. Alhamdulillah, nampaknya bulan Ramadan ni masing-masing seronok belaka buat ibadat. Lebih bertambah banyak, suka, seronok. Jangan-jangan lepas pada Ramadan tu jadi kecut semula, jadi dawah semula. Ya, macam-macam dalam diri kita ni. Ada kata nanti lepas raya-raya nang dulu, lepas puasa nang. Ni 17-18 dah Syawalnya. Ada orang tak habis lagi, ada orang habis lama dah. Macam-macam lah tu. Dan nampak pun jelas masjid kita setakat ni renggeh banyak pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan saya takut nak mari sah yang pertama ni kerana berebut. Orang-orang yang tak berapa mana pun berebut nak sah pertama. Ya, jadi alhamdulillah kita bersyukurlah tu. Tapi lepas ni tak ada balik ni. Jadi musim kok. Tu kena jagalah. Ni kita ni kalau turut lagi ni, dia akan jadi sedap lagi duduk di rumah tu. Gitu. Jaga. Dia duduk diam. Kita pun, saya pun mengajar tentang syaitan dan nafsu. Dia duduk diam. Duduk diam sikit je tak tidur. Duk kira nak buat mana, nak kecek kita. Jadi kalau kita lepas, itulah peluang dia. InsyaAllah kalau kita tak lepas, jadilah. Ni pun jadilah ni. Jagalah. Alhamdulillah lah. Tadi saya ambil peluang untuk memberi ingat semula tentang ayat walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Ayat ini kita rajin dengar, saya percaya kita rajin baca, lebih lagi saya percaya kita faham. Wallahu alam, setelah kita faham,
kita jadi dok ayat ini pedoman, benteng, pengawal, penunjuk jalan untuk kita lalu di depan ni. Kita ada depan kita ni sedikit masa lagi. Peluang yang diberi oleh Allah Ta'ala tak banyak dah. Ada peluang sikit lagi ni. Allah beri peluang untuk kita. Dengan sekurang-kurangnya kita melihat ayat ini. Ayat ini memberi makna secara mudahnya, kami akan menguji kamu. Allah kata, Allah berfirman, bermaksud kami akan menguji kamu bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu, dengan sedikit daripada ketakutan. Panjang cerita ni. Aku uji kamu dengan ketakutan. Ya, kita pun duk berasa semua ni takut ni. Takut banjir, takut kemarau, takut anak kita mati, takut isteri kita mati. Oh, sebimbang tu ada semua. Dan itu salah satu daripada bala ujian Allah Ta'ala. Kena tengoklah, ada cara kita boleh bendung apa tu bimbang kita tu. Kita bimbang kepada anak kita mati, isteri kita mati, bimbang kepada harta kita, takut anguh, takut dicuri oleh orang. Tu takut tu. Jadi banyaklah. Minta maaf lah, kita pun ada belaka tu berasa haluh-haluh, dak banyak pun. Aku akan uji kamu dengan ketakutan. InsyaAllah orang boleh duduk dalam masjid ni, dia selamat benda-benda gini. Selamat. Tengok kita duduk ni sedap, berasa selesa, tak serabut. Wal ju', aku akan uji kamu dengan sedikit kelaparan. Ingat, baru ni pun Allah perintah puasa. Wajib puasa. Bukan uji lagi tu, wajib puasa, suruh lapar. Sehari, pasal makan tak minum. Tak ada apa benda pun. Bagi orang yang tu, dia seksa sangat lah. Tak boleh makan tu, puasa tu. Bagi orang puasa macam kita ni, saya rasa tak hal lah. Lapar. Ada orang sedang lapar tu. Kalau tak negara kita pun negara orang lain. Ada orang sedang susah tu. Ya, kita pun duk riuh rendah sini. Ada orang lapar, ada orang sedang susah tu. Inilah Tuhan uji ni. Alhamdulillah kat kita ni tak ada apa lagi. Wal ju' wa naqsim minal amwal, dan Tuhan uji dengan kekurangan harta. Mulai-mulai ada benda jadi hilang harta kita tu. Perniagaan kita kurang. Harta yang ada molek-molek curi. Harta yang ada, kebun ada, dak buah. Kebun dia yang ada, mutang ada, dak buah. Kapal laut dalang ada, tapi ke laut tak boleh ikan. Semua tu tengok. Wal anfusi, dan mati. Macam saya kata tadilah, Tuhan uji dengan kematian. Berlakunya kematian orang-orang yang disayangi. Wathamarat, tumbuh-tumbuhan. Di akhir ayat ini Allah berfirman, wabasyiris sabirin. Beritahulah kepada orang-orang supaya dia bersabar. Berilah khabar, berita bahawa sabarlah, dia akan bahagia. Sekejap je. Ni tadi ni ujian ni sekejap je. Walaupun 10 tahun sekejap je. Walaupun 20 tahun kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, sekejap je. Walaupun misal kata orang yang diuji oleh Allah dengan tidak pernah melihat atas muka bumi ni, dia tidak pernah menikmati suasana dunia, ya, warna-warni dunia ni, dia tak pernah rasa. Sabarlah sekejap saja. Dia akan menikmati balasan daripada Allah atas kesabaran dia tu, benda yang dia tak pernah mimpi. Kita ingat gitulah. Jadi kita ni yang tak kena uji macam mana. Cuma ada serabut-serabut pasal kita nak tu banyak doa. Nak kaya dah ni, nak lagi. Nak sehat dah ni, nak lagi. Kalau boleh nak jadi anak tuna, anak dara kita ni. Saya rasa gitu tak nak buat macam mana. Nak muda belaka lagi. Tapi peluang tu
telah hilang daripada kita. Dan masa kita ni tak banyak dah. Bersabarlah. Sabarlah. Lah. Sama juga kita duduk dalam masjid ni, sebentar je. Sikit lagi, setengah jam lagi masuk Isyak. Balik lah kita. Sebentar je. Gitu dah ceritanya. Dan saya telah terang tadi sebereka supaya kita banyak bersabar apa-apa yang berlaku. Lalulah mari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra fasyakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra fasabara fakana khairan lahu. Ini Nabi kita beri peringatlah kita. Peringat kita doa lalunya. Sebenarnya dia dok dah beri peringat kita ni. Biar kita rasa macam baru-baru, kita tak jumpa dah. Tapi ambillah ni kata-kata Nabi ni. Nabi kata heran. Pelik sungguh. Pelik sungguh. Heran sungguh. Atau kalau saya terjemah, tuah sungguh. Boleh juga. Bertuah sungguh orang mukmin. Dalam satu terjemah boleh belaka kita ni. Aku heran sungguh. Aku pelik, Nabi kata. Heran sungguh, pelik sungguh. Kalau nak terjemah dengan makna yang mudah, tuah sungguh orang mukmin. Orang yang beriman, tuah. Pasal apa? Sesungguhnya semua urusannya mengandungi kebajikan baginya. Semua pergerakan kita ni, urusan kita ni mengandungi kebajikan. Boleh pahala semua, senang gitu. Heran sungguh dia kata orang mukmin ni tuah sungguh, boleh pahala semua. Pasal apa? Kalau dia diuji oleh Allah dengan musibah, dia sabar, boleh pahala. Kalau diberi nikmat, ya, Tuhan beri nikmat, dia uji dengan nikmat, dia syukur, dia boleh pahala. Dan nak ambil warna, lagi lebih pada tu. Sebab tu tuah sungguh orang mukmin ni. Kalau diuji, dia sabar. Kita pun sedang diuji. Diuji serabut, macam kata siapa, ada orang tak boleh nitah lalu ke masjid, tak boleh mari lalu, tak fikir pun. Dalam bulan Ramadan baru ni ingat sungguh ke masjid. Tak dah nak buka puasa, tak dah habis, kita balik makan karang lah. Kita pergi sejik dulu. Tengok Tuhan beri sebetul. Lepas tu dawah balik. Ni saya kata ni, bahawa latihan sebulan dalam bulan Ramadan tu sepatutnya mengalir di luar Ramadan ni. Hak ni lama lagi ni. Hak molek tu sebetul je. Molek lah. Kita akulah molek. Ramai orang penuh masjid ni. Ya. Tapi sebetul je. Lepas tu dawah. Tengoklah dawah. Selama mana ni? Tak tahu Lama dah ni, dekat nak sebulan dah ni. Gini ni, apakah 15 hari lagi jadi balik macam bulan Ramadan balik? Saya rasa berat. Gitu. Kalau boleh tahan gini, kita ni yang ada ni agaknya boleh tahan lah. Dapat pertahankan keadaan kita ni. Mari masjid dan sebagainya, hak mudah saya rasa. Saya tadi pun ulang, yang saya suka ulang beberapa kali. Tak ada pengalaman, tak ada pelajaran baru kita boleh pun tak apa, kita ulang hak kita tahu dah tu supaya kita didik diri kita. Yang kita ulang-ulang. Jadi saya ni ada orang bosan dengan saya. Mungkin agak kalau bosan pun saya tak nak pergi dah. Saya khabar kat ni je bahawa benda ni molek. Kalau bosan tu tanya dirilah, aku buat ke tak lagi. Nah, kena gitu, kena balik kot tu. Jadi sekarang suasana kita ni, kalau saya sendiri mari masjid ni, duduk di tiang-tiang yang ketiga tu. Nak beri kesempatan orang-orang baru mari, nampak gairah sangat depan belakang, kita hormatlah. Tidak hanya mari dengan harapan dan 3 bulan pada tu. Ya, kita duduk di belakang pun kononnya.
Tapi dok weh, kita wui ke dia, gelarang dia tak ambuh juga. Kita juga mari depan. Tengok, jagalah. Jadi kita berlatih bulan Ramadan, kita banyak sedekah, kita banyak baca Quran, kita banyak buat amalan sunat melalui nasihat tok guru kita bagai-bagai. Tiba-tiba jadi gini ni. Ni bimbang ni. Dalam suasana gini ni menurun banyak ni. Kalau orang nega ke ngili nak tutup kedai ni. Dalam keadaan gini, guk mari sakratul maut. Ya, sebab kita ni nampaknya apabila jatuh matahari hari akhir puasa saja, tak ada perbincangan kita kecuali hari raya. Hari raya tu tak ada bincang ibadat kecuali makan, minum, pakar. Majlis. Sehingga sekarang pun perbincangan kita situ. Tak seperti bulan puasa. Bulan puasa lain, kita bincang tarawihnya, kita bincang Lailatul Qadarnya, kita bincang baca Qurannya dan sebagainya. Ni tak berapa dah. Kita bincang benda lain dah. Tahu tak kita bahawa masa yang diperuntukkan kepada kita sudah tidak banyak. Tak patut kita main-main lagi. Kita patut terus perjuangan kita. Ya, pengajaran ibadat kita dalam bulan Ramadan tu patut kita terus. Jadi sebab itulah Nabi kata, bertuah sungguh orang Islam ni apabila diuji. Apabila diuji, dia sabar. Nah, kita ni kena uji belaka ni. Uji dengan musibah, dengan benda yang kita tak nak. Uji dengan benda yang kita tak nak. Memang kita Allah sebut dah boleh benda tu. Mari juga sabar. Saya sebut sabar ni dan tulis pun sabra. 3 huruf saja. Maknanya pendeknya, rekahnya, dan saya pun sebut sabar. Mudahnya. Tapi nak praktikkan, nak hayati dalam hidup kita sabar tu bukan semudah yang disebut dan bukan semudah yang ditulis. Begitu. Begitu juga apabila kita dapat nikmat, hendaklah kita syukur. Begitu juga syukr. Asyukru, syakara, 3 huruf juga. Saya pun sebut mudah. Orang Melayu sebut syukur, sebenarnya syukur. Syakara tu, perkataan daripada syakara tu, syukur. Maknanya kita kena letak nikmat itu pada tempatnya, bukan semudah itu. Jadi sebab itulah apabila kita sabar dan kita syukur, itulah kita dapat baik. Mari susah, kita sabar, dapat kebajikan. Mari nikmat, kita syukur, dapat kebajikan. Itulah Nabi kata, tuah sungguh orang yang beriman tu. Kalau kena letak, kalau tak kena letak, dak tua teruk ada. Ya, jadi saya nak ajak para jemaah bersama saya cukup menjadi pengajaran kepada kita. Baru-baru ni, terutama saya bubuh tangan saya sini, banyak sungguh Tuhan beri kesempatan untuk menghadiri malam-malam ni di masjid-masjid subuh-subuh, banyak sungguh. Jadi nampak sehingga saya berasa semangat, suka, galak berasa, dok puas berasa. Nasabahlah orang dulu. Saya duk sarah di sini pun orang dulu-dulu salaf soleh nu berasa molek jadi Ramadan sokmolah. Nasabah. Suka bulan Ramadan tu, seronok bulan Ramadan tu. Apabila ditambah lagi dengan janji-janji Allah, ya, keterangan-keterangan daripada Rasulullah, bulan Ramadan tu molek sangat, banyak sangat janji baiknya, suka. Jadi baru ni saya rasa jemaah yang bersama saya malam ni pun ada rasa. Tuan Haji ada rasa segar, semangat, suka, galik. Dan buka mana rasa nak mari masjid dah. Saya rasa semua ada rasa benda gitu. Di sekarang nampaknya lain pula ni. Nampak lain, nurung banyak ni. Nurung banyak nampak. Waktu bimbang tu takut turun, nurung tu. Omong pun nurung ni. Yang mari lengah situ. Kereta pun kau buruk dah. Start 2-3 kali malah aku. Lutut pun kau dak-dak dah. Takutnya turun di benda-benda lain tu pula tu. Peluang pun sudah tidak ada lagi. Sebab tu saya gunakan, kita sudah tidak banyak masa untuk bertindak membetulkan diri kita, keadaan diri kita, terutama kesilapan yang lalu. Jadi sekarang saya bersumberkan kepada
ayat Quran tadi, Tuhan akan uji kita. Tuhan akan uji. Boleh buka cari. Rasulullah kata puasa 6 hari lagi. Itulah mungkin lah ada di luar sana kita tak tibak kot, tak puasa sehari lagi. Dan tak nampak pun nari Syawal ni, tak nampak. Tak nampak pun nari Syawal ni, Allahu Akbar, bendanya besarnya, endahnya, maha harga tu tak pernah nampak. Galik pasari. Kalau tak kena buat, tak boleh sehari. Bila habis Syawal, ada dah lah hak tu, hak nari mangsa Ramadan. Barang siapa puasa bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari dalam sebulan bulan Syawal tu, ya, bukan daripada raya yang kedua hingga raya ke-8 tu, maknanya sebulan bulan Syawal tu nak 6 hari, insya-Allah dia puasa setahun. Tengok tu, kalau kita kena, kalau kita nampak, kalaulah kita diberi nampak benda tu, janji tu, kita kejar juga, tapi benda tu tak nampak. Jadi kita pun wadak gitulah setengah orang tu. Jadi alhamdulillah malam ni semua jemaah yang bersama saya yang telah selesai menunaikan tanggungjawab berpuasa Sittan min Syawal, 6 hari bulan Syawal, marilah sama-sama malam ini kita bersyukur kepada Allah kerana itu juga izin dan kurnianya. Orang yang tidak mendapat keizinan Allah, dia tak boleh, dia tak tahu, dia tak berasa apa, dia tak berasa menyesal pun, dia tak berasa apa pun. Nah, kita boleh berasa apa? Alhamdulillah, sama aku nari boleh dah, tebang-tebang kerja macam orang juga serabutnya situ. Sebab itulah Nabi kata sabarnya ada, syukurnya ada. Panjang cerita tu. Kemudian tajuk yang saya petik ni ada lagi. Dia kata iza sa'alta fas'alillah. Ingat selagi kita ni bila susah, saya cakap sama ni, tapi saya tahu saya cakap benda yang sama, tapi saya tak malu, saya ulang acak kali. Iza sa'alta fas'alillah. Apabila apa-apa, ada apa-apa, kita ni ada semua apa-apa hal, masalah khusyuk, masalah susah, ada semua, ya, ada apa-apa yang kita nak, mintalah dengan Allah. Saya menuduh cara rambang bahawa iman kita rendah sikit. Saya ukur saya ni iman kita rendah. Sebab begini, apabila kita susah, nampak manusia selalu. So saya khabar sama dah. Apabila kita susah, ada berlaku susahan, kita nampak manusia selalu tempat kita jember. Itu kelemahan kita. Makrifat kita dengan Allah renggang. Bila kena susah sikit, nampak manusia selalu. Kalau kapung, nak jember tok mulu selalu. Kalau jenis sakit, nak jember tok bomo selalu. Kalau jenis pitih, tak ada pitih, nak jember orang kaya selalu. Kalau nak gomo, jember kain untuk dekor selalu, nak cari untuk tolong kita. Jember manusia semua. Susah, tak ada piti, jember manusia. Kalau nak gomo, jember manusia, cari sayang-sayang untuk dekor, berani-berani itu. Kalau jenis nak selesai masalah, cari orang yang ada power, ada kuasa. Jadi kita selalunya mendampingi manusia, rapat sangat dengan manusia, sehingga yang menyebabkan kita renggang dengan Allah. Sedangkan Allah kata iza sa'alta fas'alillah, kalau mu nak apa-apa, minta dengan aku. Jadi saya nak ajak puak-puak kita malam ni, ya, kita jember Allah dulu. Susah kok mana-mana pun, kita jember Allah. Dengan mula-mula sekali, kalau boleh hak mudah-mudah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya dan upaya melainkan dengan izin serta kehendak Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, selesaikan masalahku. Jember Allah dulu. Kita minta dengan Allah dulu. Lepas tu baru jumpa Tok Mulu, baru jumpa D.O., baru jumpa Tok Dekor. Dah nak gomor sangat, mungkin tikang orang tu jember manusia. Maknanya Allah dulu. Boleh jadi dah ni, bukan senang ni. Bila pak susah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Ya Allah, ya Tuhanku, selesaikan urusanku.
Dalam doa pun, Allahumma rahmataka arju, ya Allah ya Tuhanku, rahmatmu aku harap. Fala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan lau aku gini. Wa aslih li sya'ni kullah, selesaikan segala urusanku. Itu permohonan kita. Maknanya apa benda pun saya guna perkataan ni tak usah tu sangat jember. Bukan jember gi, hati kita gak Allah dulu. Allah dulu. Macam saya cerita saja orang pergi Mekah, cerita zaman-zaman dulu dia hilang kawan. Hidup main gitu sekali menjumpa dak dengan ustaz. Saya mari dengan ustaz, jumpa dengan ustaz, saya dak boleh nak balik ni. Kat mana tahu tengok dak ustaz. Duduk tanya manusia situ. Padahal duduk di tanah haram, duduk dalam Masjidil Haram, duduk di depan Kaabah, duduk dekat dengan Multazam, duduk dengan pintu Kaabah, duduk dengan dekat dengan Hijr Ismail, duduk dengan makam Ibrahim. Tak ada tempat yang paling mulia lebih pada tu. Patutnya ya Allah dulu, ya Allah pertemukan aku dengan orang-orang ni yang aku nak ni. Lepas tu baru kita dengan manusia. Bukan kita tinggal manusia. Lepas tu menjumpa kedok dengan ustaz tu, haji tu atau pak su tu. Gitu. Kita nak gitulah didik kita. So dalam kehidupan kita pun gitu juga. Ada apa-apa Allah dulu. Allah dulu. Tak boleh siang malam. Ya Allah ya Tuhanku, selesaikan urusanku. Ya Allah ya Tuhanku, aku sangat perlu benda-benda ni. Jika molek di sisimu, kurniakanlah dia. Jika tidak molek, tak apa dak kurnia pun aku sanggup terima qada dan qadamu. Sedakkan duduk situ. Tapi bukan semudah tu. Bukan semudah tu. Sebelum kita nak jadi gitu, kita kena duduk gini dulu. Duduk gini. Nyanda tiang, nyanda dinding, duduk dulu. Duduk diam. Duduk diam. Malaikat bersama saya. Saya yakin benar. Malaikat bersama kita. Sekarang. Menurut sebuah hadis, malaikat bersama kita. Duduk diam. Nak pergi ke mana? Bersetengah jam lagi. Sikit lagi pergi ya. Pergi ya. Naklah warna-warna pun. Kononnya begitu lah. Tengah malam kan, bangun sekejap. Fikir seorang diri, tengok seorang diri. Suara binatang tak bunyi, suara manusia tak bunyi. Yang bunyinya hati kita munajat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iza sta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka. Ketahui olehmu, jika manusia berkumpul pakat manusia pakat nak khenak kita, manusia pakat nak khenak kita, dia pakat ramai nak khenak kita, tak boleh beri apa-apa kalau dia tu masih tidak tertulis di Lauh Mahfuz. Maknanya dia masih tidak diqada dan qadarkan di bawah qada dan qadar Allah Taala. Tak jadi, so dia pakat buat guna-guna pun. Kecuali hak Tuhanmu memang tulis gitu dah, nak kena atas kita. Dan kalau kena bala tu juga, kita kena sabar tadi ya. Siapalah tu kehendak Tuhan, kita kena sabar. Lah guna-guna pun. Jadi nak kabarnya, kita jangan banyak gantung dengan manusia. Sebab manusia kalau pakat semua pun nak tolong kita, nak khenak kita, tak boleh memberi kesan apa-apa jika ia tidak ditulis ataupun tidak ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah berlakunya benda tu pada kita. Samalah juga jika manusia berkumpul pakat nak beri manfaat, nak beri benda molek, nak beri harta kepada kita, nak beri kaya dan sebagainya, tak boleh kecuali Allah tentu dulu pada tu lagi. Allah menentu dah, mu akan kaya, mu akan senang, mu akan sihat. Namun kerana hak manusia pakat ni tak jadi. Maksud hadis ni hak tadilah saya cerita tadi, apa-apa pun percayalah kepada Allah. Segala-galanya diurus dan ditentukan oleh Allah. Dan Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, sifatnya kamalat, sempurna dan penuh kekuasaan ia ada padanya. Jadi begitu. Allahumma salli ala Muhammad.
Ada lagi hadis, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Dia kata segeralah melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan Allah, janganlah bersikap lemah. Kita minta dengan Allah, jangan berasa tak apa jalan, tak boleh. Kita mesti penuh harap dan minta dengan Allah. Jika kamu ditimpa musibah, janganlah berkata, kalau kita dalam minta baik tu, mari hak dak molek. Jangan kita kata, kalau aku buat gitu dak jadi gitu. Boleh tu? Kalau aku buat gini dak jadi gitu. Maknanya kalau aku dak gi dak kena, asal kata gitu. Asal kata bila kena, Allah salah aku buat, salah aku gi. Kalau dak gi dak kena, atau kalau dak buat dak apa-apa, asal kata gitu. Itu syaitan. Tak boleh kata gitu. Nak kata guna tetapi katalah apa yang telah ditakdirkan dan dikehendaki Allah pasti terjadi. Pak berlaku benda tu kita nak buat mana? Itu takdir Allah. Dah kalau takdir Allah, kita kena sabar, kena terima. Sebab di sana dia kata, barang siapa tidak sabar terhadap ujian Allah, Cikgu Haji Mat tolong ingat, dan barang siapa tidak syukur atas nikmat Allah, dan barang siapa tidak redha atas qada Allah Ta'ala, falyattakhir rabban siwa'i. Cari Tuhan lain. Maknanya Tuhan tak aku lah tu. Kalau doktor kau tidak aku dah. Kalau nak buat balik pun buat balik ah. Orang kata orang duduk hospital gitu, kalau hak doktor dak aku tu nak buat balik, tak apa lah, boleh lah buat balik. Tidak aku lah tu. Jadi Tuhan pun gitu juga. Qada aku mu tak boleh redha, nikmat aku mu tidak syukur, ujian aku mu tak sabar, cari Tuhan lain lah, mu bukan hamba aku lagi. Berat tu ya. Jadi kira-kira begitu malam ni. Semoga celoteh saya ni secara mesra bagi saya dengan rakan-rakan ahli jemaah ada terasa sera kenyataan tu. Bukan sera dengan saya, kenyataan tu sera dan jelira bahawa apa-apa pun kita mengadu kepada Allah, kita rujuk kepada Allah, kita dahulukan Allah dari makhluk-makhluknya, ya, segala-galanya. Jadi penerusan dari tajuk asal saya tadi, iaitu Ramadan tu tadi, berasa sangat ni. Ramadan ni berasa sangat sayang, kita berasa sayang, tapi nampaknya ramai-ramai kita tak macam mana. Sebab tu dari dulu lagi Tuan Haji jadi saksi untuk saya kata kita semayang nisfu sudah 40 tahun atau 50 tahun, dan kita telah mengikuti Ramadan 40 tahun atau 50 tahun kepada orang yang berumur 60-70 tahun. Tapi cara kita, gaya kita sama, tak meningkat. Malam nisfu garik dengan Isya penuh. Garik dengan Isya, subuh esok tak ada, 2 sah belaka. 40 tahun dah, bukan tahun ni. Saya ingatlah, saya orang 70 70 tahun dah gitu. Ramai garik dengan Isya, subuh esok 2 sah pun mujur. Mari bulan Ramadan pula, tarawih, mayang Isya, tarawih, lepas tu balik. Habis Ramadan, esok raya tu kau dah ingat benda satu lah tu, rayuh damak sekali, mungkin ni. Sebab itu saya nak ahli kata, raya tu apa benda? Raya itu bukan dengan bikasratil libas, bitajdidil libas wa kasratit ta'am. Ini bahasa yang saya reka, tapi maksud sama. Saya nak ahli kata, raya itu bukan dengan membaharukan pakaian dan membanyakkan makanan. Bukan raya. Raya sebenarnya ialah
menambahkan amal kebajikan dan menambahkan taubat, menambahkan syukur, kerana kita boleh buat banyak. Kita dah banyak dalam bulan Ramadan, kita kena syukur supaya la in syakartum la azidannakum. Kalau mu syukur, betul-betul syukur, memuju boleh buat banyak dalam bulan Ramadan, Tuhan akan beri kamu boleh buat banyak juga dalam bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Ni Zulhijjah akan datang. Untuk sedia dah ni, teringat dah ni nak rebang ni. Kita kalau orang tu dah ingat nak rebang, dia ingat raya haji yang bagi, raya haji nak bagi, siapa dia nak pergi Mekah, pergi dari Mekah, kita sedia dah ni nak rebang. Rebang nak ada 600 ya atau khabar lah ni. Kita cari ya hok cek-cek sekek, beli kambing seko 400 ya ke 600 ya, tapi siap dah dari sekarang. Berasa dah nak, mohon dah, bercita-cita dah, berharap dah, berdoa dah, ya Allah ya Tuhan aku bila aku boleh rebang tahun ni, sembelih rebang. Kita tak fikir lagi nak gitu setengah orang tak fikir lagi, tak fikir benda lain je. Gaya dia tahu sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan ni. Pada saya 12 hari lagi, tak tahulah tak betul saya, 12 hari lagi tak ada dah Syawal ni. Mari Zulqaidah, Allahu Akbar, mari Zulqaidah. InsyaAllah dah. Mari Zulqaidah. Jadi kira-kira saya harap bersama saya ni dan kerja lah, dan kerja bahawa kita dalam bulan Syawal sekarang ni jangan beri banyak sangat down, jangan banyak sangat turun daripada Ramadan tu. Jangan beri banyak sangat Kalau banyak sangat turun, hot depan tu banyak lagi turunnya. Wal iyazubillah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.